Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan fiqh muyassar, fiqh kitab sunnah, fiqh ringkas skop Quran sunnah. Last sekali sampai mana? Mat ada sukun apa? So, jadi betul ni soalan 10. Mana last sekali bismillah, betul? Bun macam was-was je. Tengok dia bismillah. Ya. Betul last sekali tu last sekali kita bincangkan, alhamdulillah, berkenaan dengan cara solat Jumaat kan. Mana kita cara solat Jumaat ni 2 rakaat dijahar padanya bacaan, kerana baginda Rasulullah dahulu melakukan sedemikian dan dilakukan ia perlakuan baginda adalah sunnah, dia termasuk dalam sunnah baginda SAW, dan telah ijma' ahli ilmu di atas perkara itu, dan sunatkan untuk membaca pada rakaat pertama surah Jumaah dan sesudah Fatihah, dan pada rakaat kedua dengan surah Munafikun, atau membaca pada surah pertama, pada rakaat pertama surah Al-A'la, dan pada kedua dengan surah Al-Ghashiyah, kerana perbuatan Nabi SAW. Jadi kita kata bahawa benda tersebut bukanlah maksud dengan berterusan, pernah dibuat, tapi bukan maksud dia mesti. Okey, baik. Okey, hari ini kita sambung insya-Allah al-mas'alatul 'ashiratu fi sunanil jumu'ati, pada sunat-sunat Jumaat. Sunat-sunat Jumaat. Okey, pertama dia kata yusannu tabkiru ila salati, disunatkan atau digalakkan bersegera kepada solat. Untuk keluar solat Jumaat tu kena awal. Dihusuli alal ajril kabir, untuk menghasilkan pada ganjaran yang terbesar. Yang terbesar. Itu ada sebut larangan kan, benda tak elok buat. Ni kita kata benda patut dibuat. Okey, kita datang awal Jumaat. Tapi kadang-kadang benda ni walaupun lah mungkin orang KL, orang Selangor bagi alasan kerana Jumaat tak cuti kan, kita boleh keluar pukul berapa, mungkin dengar alasan. Tapi pada negeri-negeri yang Jumaat cuti pun kadang-kadang langgar juga. Kadang-kadang kebetulan jatuh Jumaat cuti pun kita masih juga tak datang awal untuk Jumaat sebenarnya. Ini kesilapan yang berlaku lah. Sebab apa? Sebab kita tahu kan amalan kita sedikit, pahala wallahualam banyak mana kita dapat daripada amalan yang kita buat. So bila datang dalam agama sebarang galakan untuk mendapat pahala yang besar, maka kita patut bersegera untuk melakukannya. Awal lagi terangkan. Dia terang baik. Tapi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati, pada siapa mandi pada pagi Jumaat, mandi janabah. Ni kadang menjadi tajuk. Kadang-kadang pakcik sini, pakcik tempat lain, dia suka lawak lucah, dia kata malam ni malam Jumaat kan. Sebab cerita dia berkaitan dengan tajuk hadis ni sebenarnya. Dia kata malam sunat, malam Jumaat kan. Sebab dalam hadis ini beritahu, dia kata siapa mandi pagi Jumaat, mandi janabah. Maksud dia kalau mandi janabah, maksud dia malam tu bukan baca Yasin, bukan bukan qiyamul lail lah, mana kau buat hubungan dengan isteri lah, maksud dia. Sepatutnya itu kita faham. Walaupun ada para ulama kata penjelasan khususlah janabah mandi macam mandi junub, maksud cara mandi tu macam cara mandi junub. Tapi sebahagian macam di Malaysia masih lagi faham dengan malam tadi buat hubungan dengan isteri, pagi ni junub, mandi. Maksud dia itu yang diorang keluar, malam ni malam Jumaat kan. Pakcik-pakcik pakcik-pakcik lucah di masjid-masjid dan surau-surau. Kadang-kadang pelik kan ya, tapi benda ni sebenarnya lawak juga, tapi dia ada sandaran sebenarnya. Walaupun sandaran ni mungkin tak disetujui oleh semua orang,
Kan pasal lafaz Nabi itu, barang siapa bangun pagi mandi pada pagi Jumaat, pada hari Jumaat, mandi junub. Ini menafikan berkenaan masalah malam Jumaat. Untuk malam dilakukan padanya aktiviti-aktiviti berkaitan, contoh macam baca surah ini, surah itu dan sebagainya. Macam kadang-kadang sekolah-sekolah agama yang kita pernah sekolah dulu, dia suka anjurkan ibadat pada malam Jumaat. Malam Jumaat itulah malam ibadat. Malam baca Yasin, malam apa lagi? Malam-malam untuk qiyamul lail, malam sekian. Sedangkan Nabi SAW pernah sebut dalam hadis sahih Muslim, dia kata la takhtassu Jumaah, yang kamu khususkan Jumaat, dia kata bil qiyam. Okey, pada malam dia dan juga pada siang dia. Siang hari bukan hari untuk berpuasa, malam hari bukan malam, sedemikian. Cuma ialah sering orang tak faham-faham juga, dia kata tapi kan lagi baik ibadat. Kalau dah ibadat mesti tak, dia semua fikir macam tu. Sedangkan dalam agama kita nak ibadat tengok pada sebutan Nabi SAW. Dia agung, dimuliakan masa dan tempat, masa atau tempat masa tu maksud dia macam bulan ke hari ke. Tapi untuk kata ada ibadat, anda kena ada dalil. Contoh macam sekarang bulan Rejab, geng-geng tarikat akan beramal puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Dia tanya dalil, dikatakan Nabi galakkan puasa bulan haram. Dia sebut bulan haram, pakcik-pakcik, bulan haram bukan hanya Rejab. Nanti Muharram yang Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya bulan paling layak dipuasakan ini penuh selepas Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Pakcik tak puasa pun, yang Nabi sarankan. Tapi dia kata Nabi tak pernah puasa Muharram. Nabi puasa Rejab ke? Tak ada pula kan? Ini kena pelik perangai. Suka ikut tok guru tarekat, lepas tu kaitkan dengan Nabi SAW. Ni sebenarnya amalan tarekat lah, yang dia akan puasa Rejab, Syaban, Ramadan, 3 month. Tengok macam dia amal. Ini bukan ajaran yang Nabi ajarkan. Orang ikut tarekat. Cakap ini ajaran bukan ajaran Nabi, ini ajaran untuk guru saya. Okay, fine, jalan. Dia kata Nabi dan bagi dalil. Okay, jadi macam tu malam Jumaat sebenarnya walaupun mulia, diberikan keistimewaan, walaupun dia tak melebihi malam Qadar. Tak akan melebihi malam Qadar kan. Macam juga macam hari siang pun Jumaat memang hari yang paling mulia. Tapi dalam masa sama dia akan ada kelebihan lebih di Arafah. So basically memang Allah tak tentukan, tapi pada hari tak ada ditentukan ibadat, awak janganlah pandai buat ibadat. Tapi terbiasa mungkin kat sekolah dulu malam Jumaat. Dan memang kalau masjid dan surau pun nak buat zaman dululah, dia akan buat qiyam Ramadan dan apa yang paling panjang tengah malam Jumaat. Sedangkan pengkhususan Jumaat itu tak betul. Okay? Baik. So aku lihat dua understanding. Satu faham malam tu buat hubungan, maka junub mandi pagi. Suatu kata tak, cara mandi tu yang dimaksudkan. Okey. Thumma raha ila fi sa'atil ula. Kemudian dia pergi pada jam yang pertama. Ini antara dalil sebenarnya hadis ni. Antara dalil bahawa sebenarnya zaman Nabi SAW dahulu diorang dah ada jam. Bukan jam mekanikal yang kita pakai ni, yang automatik ke digital lagi tak ada. Tahun 80-an awal 70-an kot. Digital ni, dalam digital ni James Bond pakai. Nak cerita kecanggihnya. Sekarang ni macam kan kan. Pakai jam digital kan. Zaman ni tahun 70-an dulu waktu mula keluar dalam jam digital ni, jangan James Bond pakai. Saya bukan ajak tengok movie, saya bagi tahu. Dia gelaran kadang-kadang kan. Kadang kita tengok dengar kadang ada ustaz yang ikut sufism ni suka cerita-cerita berdasar pada movie kan. Sebenarnya kami di Yaman tu, kawan-kawan kami Indonesia, dia gelar orang suka tengok filem sebagai sufi. Orang suka tengok filem sufi. Entah ni sufi lah, mereka suka filem. So sebab tu otak dia macam tu, suka filem. Semua sandaran dia filem. Tak nampak kata sekian, macam yang terkonspirasi lah. Tak tengok nak guna sekian. Nampak tak cerita ni, nampak tak cerita tu. Kita macam pandang atas bawah. Quran hadis tak ada, dia sibuk dengan filem. Astaghfirullahaladzim. Khayalan orang, apa masalah dia? Pelik. So jadi jam sebenarnya kalau ikutkan pada zaman Nabi ada. Alat ni tak ada lagi, tapi jam tu ada. So bila kita tengok kan, Nabi bahagikan, zaman Nabi ni sendiri, Nabi hidup, Nabi bahagikan siang tu atau malam kepada separuh, half kemudian Nabi bahagikan kepada sepertiga, dan sepertiga akhir, sepertiga awal, Nabi bahagikan kepada seperempat. So basically pada zaman Nabi tu, mana siang dan malam tu dia ada agihan macam tu.
Mana malam tu bagi 2, bagi 3. Bila kita bagi 2 bagi 3, kita bagi 2 macam ni, kita bagi 2 macam ni. So kita dapat 4. Betul tak? Kalau kita bagi macam tu, kemudian dia bagi 1/3. Bila kita buat allocation benda tu, kita dapati memang seolah-olah jam yang 1, 2, 3, 4, 5 tu ada. Cuma tak adalah jenis macam, bukan maksud dia alat tu. Kefahaman tentang siang tu bagi 12, malam bagi 12 tu ada. So basically sebab kan Zohor masuk lepas gelincir matahari. So means that dia noon, tengah-tengah, matahari di atas, kepala kita kena jatuh ke arah barat. So maksudnya yang awal ni pembagian Nabi ada 7, ada 6. Nabi kata barang siapa yang mandi pada berjumaat dengan mandi junub, kemudian dia pergi pada jam pertama, jam pertama, faka'an nama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Kemudian waman raha fi sa'ati tsaniyati, barang dia pergi pada jam yang kedua, faka'an nama qarraba baqaratan, maka seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu. Waman raha fi sa'ati tsalitsati, barang dia pergi pada jam ketiga, faka'an nama qarraba kabshan, seolah dia mengorbankan seekor kambing, akran yang bertanduk. Waman raha fi sa'ati rabi'ati, barang pergi pada jam yang keempat, faka'an nama qarraba dajajatan, seolah-olah dia mengorbankan seekor ayam. Waman raha fi sa'atil khamisati, barang siapa pergi pada jam yang kelima, faka'an nama qarraba baydatan, seolah dia mengorbankan seekor sebiji telur. Kalau kira balik ni kan, daripada pagi tu kan, ini kalau kita patah balik tau, jam kita sekarang ni di Semenanjung Tanah Melayu ni, Malaysia, kita punya Zohor masuk 1 lebih kan, 1.30. Tapi benda ni sebenarnya bermula tahun 86 kot. Bila Tun Dr. Mahathir Mohamad zaman tu, dia suruh kawasan Semenanjung Tanah Malaysia ikut waktu Sabah Sarawak. Siapa baru lahir tak tahu. Sebelum tu memang Zohor kita 12.30. Macam kalau kita pergi Mekah lah, kita Mekah dari solat, Zohor dia bukan, dia akan lebih awal. Macam Asar 3 lebih, Zohor 12 lebih, Maghrib 6 lebih, bukan 7 lebih, 6 lebih. Sebab dia orang ikut pada timing asal. Kita bila kita ikut Sabah Sarawak, maka automatik kita punya jam tadi yang sekarang. Mana kalau Sabah Sarawak punya kondisi sekarang ni, keadaan dia baru pukul dia dah pukul dia okey macam ni. Waktu maghrib diorang tadi kalau kita tengok kan, kita nak 7.30 lebih kurang, diorang 6.30. Mana kita pukul 8, keadaan kita tu sebenarnya pukul 9 diorang. Dia jadi macam tu, dia tambah 1 jam. So kalau kita patah balik tu, kita tengok jam macam paruh itu. Jam pertama pukul 7. Sebab 12 kan, 12 Zohor masuk Okey, jam pertama pukul 7. Jam kedua pukul 8. Jam ketiga pukul 9. Jam keempat pukul 10. Jam kelima telur. Yang siapa dapat telur ni. Jam kelima pukul 11. Pukul 12 masuk dah. Sekarang kita dapat pasal kita dah upkan 1 jam. Faham tak? Kita up 1 jam. So dia memang kalau kita pergi, macam saya ingat waktu dekat Sudan, kawan-kawan saya yang geng Afrika kan, dia pergi ikut jam dia kan, ikut jam tu. So kita tanya, pukul apa sekarang? Pukul 1. Dia tu pukul 7 pagi, 7 pagi, pukul 1. Kita pandang muka dia. Macam, bukan. Dia kata, ini sunnah. Dia kata, Nabi punya jam macam ni, dia kata. Dia terbalikkan. Ni macam-macam bentuk kan, apa-apa marketing. Cuma cara diorang tak adalah jam baru yang terbalik macam jam orang kita kan. Dia ada jam terbalik, jam kiblat, jam di opposite. Kita pandang jam ni macam itu rekaan semata-mata, tak ada tawaf ni. Awak ada pandai-pandai. Dia tawaf pasal lawan kan lawan arah, counter clockwise, counter clockwise. Memang saya tak nafikan semua objek ataupun benda di alam ini boleh dikatakan 99% semua pusing lawan arah jam. Macam bulan pusing bumi lawan arah jam. Bumi punya pusingan pada dirinya lawan arah jam. Pergerakan planet-planet. Kucing ke apa? Dia bunyi. Tahu. Okey, it's okay. Okey. Kami kat Akademi memang kucing betul. Okay. So dia pusing semua lawan arah jam. Even kalau nak kata sperma punya ovum, sperma punya ekor
Pusingan dia ketika dia bergerak pun lawan arah jam. Ini satu keajaiban Allah Ta'ala jadikan. Lawan arah jam ekor takkan pusing lawan arah jam. Nak ceritakan, waktu saya duduk kat Yaman dulu, ada seorang syekh kami, Dr. Ghassan Hamdun hafizahullah, dia sekarang tinggal kat Turki, orang Syria. Dia antara orang yang rapat dengan Sayyid Hawa zaman dulu. Dia cerita, dia minta saya search untuk tajuk tu. Tajuk fakta berkenaan semua benda pusing lawan arah jam. Jadi dia minta saya check. Dan dia nak present dalam buku dia lah. Lepas tu bila saya check, saya periksa data tersebut, saya kata tak betul. Bukan semua. Ada yang pengecualian. Contoh dia macam planet yang dekat dengan matahari. Macam Mercury kan. Kerana dekat dengan graviti matahari, maka dia punya, ini sains betul Ini bukan sains tipu. Ini bukan sains manusia daripada cahaya Okey. Yang tu ngok-ngok punya kan. Ada orang mandai, bagi percaya. Proton perhatilah benda, bagilah tu. Baik. Saja sini, bila objek besar ni pusing lawan arah jam. So, bila objek yang kecil ni dia tak boleh pusing lawan arah jam pasal graviti yang besar daripada yang besar ni akan tolak dia, pasal dia patut pusing macam ni. Faham tak? Dan dia counter balik lah. Mana gerakan matahari macam ni, pusingan dia, pusingan planet tadi patut macam tu juga, tapi dia dah lawan wave yang ada pada matahari, maka dia last sekali pusing macam tu juga. Mana matahari pusing ni, dia pusing ikut arah jam. So, saya kata tak boleh lah, saya kata tak boleh keluarkan. Once kita bincang kan, pada orang yang buta, bukan buta perut, orang yang ikut membuta tuli, dia akan terima lah Syekh kata, Syekh cakap takkan salah. Okey, tapi kalau pada orang yang memeriksa balik fakta, dan kita di Malaysia contohnya bila cakap kan, memang kita dah berhadapan dengan kumpulan manusia yang suka cari apa kesilapan kata-kata kita. Contohnya macam terutama dalam fakta-fakta boleh belajar lah. Yang tak ada fakta tak boleh belajar lah. Macam yang penipu kan, yang cakap bohong tu, kita tak boleh check pun data. Riwayat siapa. Macam Fir'aun jadi raja sebab menyelam bawah sungai Nil, jumpa wali. Tu contoh tak ada fakta. Buka kitab mana tak jumpa. Buka lah kitab mana pun. Kitab orang-orang Mesir pun tak ada. Bukan kitab orang Melayu. Kitab orang Mesir pun tak ada sebenarnya. Tentang cerita jumpa wali, mu nak jadi raja, boleh kan. Hamba beri kan. Dia pengajaran cerita tu adalah minta pada wali yang minta pada Allah. Tu sebenarnya basic sebenar. Dia macam cerita Piramli lah. Kan Piramli kan bila dan cerita Labu-Labi. Ini Labu-Labi, ulang balik, bukan ajar tengok filem. Okey. Kan bila anak Haji Bakhil pingsan kena sihir. Apa yang Piramli buat? Dia lari masuk dalam gua cari pendeta. Wahai pendeta, jangan cerita. Aku sudah tahu. Hulurkan tanganmu. Ting, ada cincin. Celupkan ini dalam air. Nanti beri minum, dia akan sembuh. Yang pendeta, dia hilang. Lepas tu Piramli pun balik. Semua kan anak Haji Bakhil. Faham tak? Ini kan cerita sama je. Cerita-cerita ngarut kan. Orang Melayu kita percaya lah macam ni. Tahulah. Dia kelentong kau-kau. Lepas tu yang anak murid dia pula sebelah kata apa? Sabda Nabi SAW. Itu kata-kata bukan sabda Nabi. Al-isnad minad din, bukan hadis. Dia pun angguk-angguk sebelah. Aku kata sewil tu kawan-kawan ni. Benda tu, dia kata macam mana orang tu, dia kata alim. Belajar benda berkenaan tak tahu ini hadis atau bukan. Dia boleh tak tahu, itu kan hadis. Dia dua orang yang ada yang popular dinukilkan oleh Imam Muslim pada muqaddimah dia berkenaan dengan tajuk sanad ni penting. Satu adalah Abdullah bin Mubarak, satu Muhammad bin Sirin. Yang itu Abdullah bin Mubarak punya kata-kata al-isnad minad din. Sanad ni adalah daripada agama. Maksud dia dari siapa ni daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana isnad, pasti berkata-kata siapa nak berkata-kata apa dia nak kata. Pasti berkata-kata siapa nak berkata-kata, apa dia nak kata. Bukan hadis. Kama qala Rasulullah. Confident je. Aduh. Apalah, anak murid macam tu, tok guru ni tak ada hal. Baik. Pelik tu. Okay, so jadi macam kalau kita faham sekarang, macam timing jam tu, maksudnya kalau ikutkan, pagilah. Jam pertama tu pukul 7. Jam pertama pukul 7. Jam kedua, memang, kata nak buat apa? Ibadat lah. Solat lah. Solat lah. Puasa tak boleh. Solat lah. Baca Quran lah. Itu cara dia. Mana kita penuhkan. Tapi biasa pagi tak ada orang. Siap masjid baru sibuk vacuum dan sebagainya.
Kalau awak datang awal pun tolong vacuum pun bagus juga. Tapi kita mungkin alasan bagi kita di Selangor Kuala Lumpur, minta maaf Ustaz tak boleh pergi, ada kerja kan, kita masuk office. Itu alasan kita lah. Yang okey, masalah booster sekarang ni, kalau sekiranya orang kita kan, orang kita ada kawan-kawan saya pun ada beberapa orang, dia kata apa, dia tak cakap direct, dia takut nanti kan nama naik dekat dalam JAIS. So dia tak katalah pasir berdengung dan sebagainya, dia kata negeri pasir berdengung. Ada saya baca, saya kata dia marah. Mana booster sekian-sekian pada Jumaat. Apa yang diperintahkan oleh penguasa tempatan berkenaan kehadiran masjid, macam Nabi pernah halau orang yang tak makan, orang yang makan bawang. Kan? Actually benda tu peraturan. Kalau awak tak suka pun, Nabi bagi tahu masalah tadi kan, kalau orang tu busuk makan durian keluar dari masjid, halau keluar, jangan masuk. Tak ada masalah pula. Kalau kita nak ambil kondisi tadi kan, mana gangguan, itu gangguan dari segi bau. Ini masalah gangguan pada segi masalah akan penyakit. Memang ada orang kata macam Ustaz, kalau dah orang semua kena injek, apa masalah orang tak kena injek? Anda tahu kan sebenarnya penyakit ni boleh mutasi. Mutation pada virus ni, sesama dan sebagainya, dia berlaku. Cuma bagi orang-orang yang memang dah ambil penyakit tadi, yang contoh macam Lam, bukan ambil penyakit lah. Orang yang dah ambil dia punya vaksinasi tadi, dia orang punya peluang untuk penyakit tadi menjadi panggil mutasi kurang. Sebab tempoh dia sakit pun akan singkat. Macam baru ni office saya lah kan, semalam keluar sebagainya, kes dia adalah seorang kena kira-kira sekali ramai. Tim media seorang ni tinggal. Tim media seorang, lain semua kena. Yang lain-lain tu yang office lain. Saya pula kebetulan minggu lepas tak jumpa diorang. Start hari Rabu. Rabu. Khamis tak ada, tak berjumpa. Kebetulan online kan, online kelas online. Jadi tak jumpa dengan diorang. Jadi bila tak jumpa tu, maka saya tak jumpa lah dengan diorang. Diorang start simptom hari Jumaat dan Sabtu. Termasuk Syekh Husni Hafizahullah kan, pun kena juga. So bila kita kata benda tu perebakan, tiba diorang punya betul macam dia kata kiraan 7 hari kan. Kawan tu kira balik memang 7 hari. Orang yang dah kena dah ambil booster sekian, memang dia 7 hari je. Lepas 3 hari settle. Kan 3 hari dia boleh hilang, dan dia check tiap hari, dia check dia punya ilio guna tu. Positif pada hari yang ke-7 tak ada. Negatif. Tapi dia kalau dah benda ni, kemudian ada orang kata macam bising kata booster ni akan cacat lah apa benda kan. Macam cakap saya kata saya marah juga orang. Ni. Kalau 23, sekarang tu saya sebut 23 juta. Sekarang 29 juta. 29 juta orang dah ambil. Dah. Kemudian yang sakit dikatakan kesan efek tadi adalah berpuluh orang. Bukan ratus, puluhan orang. Okey, kita sebut. Soalan nak tanya pada orang yang takut dia kata nanti side effect ni, 29 juta ambil. Mana 29 juta berapa ratus ribu orang tak ada masalah. Yang ada berapa puluh orang. Soalan kan. Maksud dia ketika sebelum booster, sebelum vaksin ni, penyakit orang tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba pendarahan otak, tiba-tiba mata pecah darah, tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba paru-paru tak bergerak. Benda tak wujud Sebelum vaksin tak ada jadi kan. Maksud dia tak wujud kan. Betul? Tak wujud lah. Mana ada. Sebab ambil vaksin kena. Kadang-kadang itu logik yang kena jaga sikit. Bila awak kata macam saya dulu bapak saya sihat je tiba kena. Soalan bapak awak memang tak pernah ada, tak boleh kena langsung ke kelumpuhan? Tak pernah kena stroke ke? Saya tanya diri balik. Kadang-kadang pelik bila orang tu cuba. Pasal 29 juta orang tak ada masalah. Awak 2-3 orang kena. Awak tak boleh jadikan itu alasan tau. Kalau tidak nanti orang semua yang datang. Okey, katalah siapa lintas jalan kucing kan, daripada juta-juta jalan kucing kan, seorang balik rumah jalan perjalanan aksiden. Boleh tak awak kata bahawa siapa balik jalan kucing mesti aksiden? Ataupun 5 orang daripada 20 juta orang lintas, 5 orang lintas jalan kucing aksiden. Dia lintas luar je, zaman masuk jalan duta aksiden. Soalan, boleh gunakan alasannya tu? Kadang-kadang ada orang tanya saya, saya kata fobia ni faham, manusia ni ada fobia. Takut kucing, takut lipas, takut tikus, fobia. Awak nak buat macam mana orang tu fobia? Tapi fobia ni mesti logik. Faham tak? Mesti reasonable. Maksudnya awak tak suka, takut satu benda, apa alasan awak?
Kalau kita geli, dan tak apa, tak ada apa lah geli. Sepatutnya orang yang takut vaksin ni kata saya geli. Then okey, settle. Kita sembang. Tapi kalau dia kata kerana penyakit, kerana sekian, bukti. Berjuta kot manusia kat dunia ni di inject. Betul awak kata, awak ceritakan seorang dua orang macam kes tadi. Seolah-olah seorang dua orang tadi kes tadi, kalau vaksin tak ada, tak akan sakit. Itu bukan alasan betul. Faham tak? Tu kata nak takut satu benda, biar logik. Biar reasonable. Kalau tidak, awak jadi macam orang takut hantu lah. Kalau cerita, tuan-tuan, daripada juta-juta manusia kat Malaysia ni. Okay. Orang ada pengalaman hantu-hantu ni, berapa persen? Berapa persen? Sikit je. Kan? Sikit je, sangat sikit. 0.0 berapa persen je. Soalan, boleh tak kita buat keputusan hantu tu betul? Ikut cerita, banyak. Cakap dengan jin. Kan? Bercakap dengan iblis. Bercakap dengan iblis. Kan? Cerita, kalau ikut cerita, banyak orang boleh cerita. Faham tak? So, soalan, adakah kisah itu benar? Kita kena fakta. Lepas tu kalau dari agama ni, kita takut biar reasonable. Biar berasas. Bukannya main takut. Takut berasas lah. Kalau macam orang tak suka lipas, kita boleh paksa dia suka lipas. Kenapa tak suka lipas? Geli. Dan tak ada hal. Lepas tu orang tu macam tikus kan. Saya ada salah seorang abang ipar saya. Jangan dia buat tikus. Dia geli gila. Dia boleh kadang-kadang ngigau. Dalam mimpi dia tikus masuk kain, dia melompat. Tengah-tengah tidur tu melompat terus. Kita buat apa hal melompat. Rupanya dia terkejut tikus. Dalam mimpi dia nampak tikus. Ini betul, memang betul. Kita pun kadang macam benda tu saya tak geli. Kalau nak gigit, saya takut dia gigit saya je. Kalau dapat ada lapik, saya genggam je, tak kisah. Tapi dia tak boleh pun. Nampak tikus dia lari. Gaduh tu. Gaduh, bagi suruh gaduh, okey je. Tikus jangan. Ni cerita kisah benar. Fobia macam ni, kita boleh buat apa? If you have that kind of phobia kan, fobia gelap, fobia sekian, kita boleh buat apa? Dan sekarang ni fobia dengan benda cerita orang. Buktikan dululah. Kan? Ini cerita. Saya kata buktikan dulu. 23 orang. Waktu saya sebut ada 3 minggu lepas 23 juta. Sekarang saya sebut 29 juta orang ambil. Tak ada masalah. Dan kalau 29 juta tu tak ada masalah, 20-30 orang ada masalah. Awak tak boleh jadikan itu hukum, tahu tak? Jika tidak, benda ni awak jadi macam orang yang itulah percaya hantu, toyol. Walaupun saya tak tengok, tapi orang cerita, kena percaya. Hebohlah letak guli, beli ikan puyuh, tabur kacang hijau sebab nak elakkan toyol masuk rumah. Boleh tak kalau anda nampak macam sekarang ni semua mana-mana di TV ke, sahabat-sahabat yang kerja sana, dia orang kata yang banyak ambil booster ni semua non-Muslim. Betul. Akan datang di hari kalau kita kekurangan Muslim yang mungkin sakit ataupun mati sebab COVID, sebab peratusan mati COVID dia tinggi daripada ambil booster, jadi kita akan kurang Muslim yang walaupun anda tak boleh mundilah. Kalau nanti semua non-Muslim yang akan mundi bila ikut AP ke ataupun yang anti-Islam, jadi benda ni akan bagi kerugian. Itulah tajuk asal dia. Apa tak sempurna, tak cukup, tak tersempurna yang wajib kecuali dengannya, maka ia wajib. Kalau awak rasa sekarang ni nak pergi solat Jumaat, dan boleh. Dan kalau dia kata syarat dia itu, okey, pergilah. Pada benda yang kita kata, kita balik pada asal reasonable. Awak nak bimbang tadi, reasonable sikit. Katakanlah Perdana Malaysia keluarkan, siapa nak pergi solat Jumaat kena sunat kali kedua. Tak, kalau awak sayang agama, saya pergi. Apa masalah? Dia bukan kacau awak pun. Bukan masalah pun kat situ. Kan? Dia bagi semua tanggungan. Dia tanggung sekali. Sunat kali kedua pun, khatan kali kedua tanggung. Gelak kan? Kisah macam orang pergi haji lah. Awak nak pergi haji, awak kena ambil menekokal lah apa benda kan. Awak nak pergi sana, awak nak tunaikan ibadat, tapi tak boleh pergi ke tanpa kesihatan tadi. Ambil lah, apa masalah dia? Kenapa nak bising? Unless tajuk tadi macam awak kata bimbang tajuk vaksin tadi. Dia kena buktikan betul ia jadi sakit tadi kerana itu. Bukan kerana benda lain. Buktikan dengan cara contoh macam daripada 29 juta yang vaksin tadi, yang sakit adalah 50%. Tak payah banyak, 30% pun cukup. Tak apalah, kecilkan lagi 10%. 29 juta 10% sakit, baru awak boleh jadikan hujah. Kalau tak 0.0% awak pergi jadikan hujah, pasal apa?
Ni jadi macam kes macam percaya tak hantu? Tak percaya. Tapi 0.0% rakyat Malaysia percaya tengah lihat lompat-lompat, datang-datang kita pandang muka atas bawah kan. Tahulah. Payah sikit. Jadi macam kes ni kan. Jadi secara asasnya balik pada asal. Ni kan kita bincang pasal Jumaat. Tapi masalah asal dia kita nak cakap tadi. Okey, masalah jam kejarlah. Siapa-siapa ada ke lapangan, kejarlah waktu awal. Kan? Kita bagi alasan macam lah, ada kelas lah, ada sekian. Tapi kalau siapa-siapa tak ada alasan, sepatutnya dipenuhkan masjid pada waktu tersebut. Lagi awal lagi baik. Ya, dia tunggu. Dia tunggu. Banyak kebanyakan orang tunggu terus. Kebanyakan tu siapa pergi Masjidil Haram contohnya kan. Kalau dia nak masuk masjid, lepak-lepak depan Kaabah ke A, ataupun lepak kawasan dekon B, ataupun dalam rangkauan masjid lah, yang kawasan dekat-dekat, dia kena datang paling kurang, kalau contoh masa musim haji kan, awak kena paling lewat pukul 9 pagi. Awak datang pukul 9:30 pagi, awak kena pergi belakang sana. Dia tak dia halau. Dia tutup jalan ni, dia pergi sana. Pasal memanglah kalau orang duduk penuh kat sini tak pergi sana, nanti tak padan lah. Semua tindan. Pernah jadi kes satu video, kalau saya cek balik, wallahualam, mungkin hari tu polis dia tak jaga, ruang tawaf tu penuh orang, jalan macam gitu-gitu je, rapat gila, tak boleh lepas, rapat. Sebab tu dia halau tu, bukan dia menyampah kat awak. Orang kita pun belum maki, kau hajar aku nak datang solat, awak datang solat lewat lah. Pelik betul. Dah datang lambat, maki-maki pula. Orang tu kerja untuk kerja menjaga keselamatan. Awak maki dia pasal apa? Dan apa kadang-kadang kita pun geram juga kan. Tapi kisah dia, benda tu salah awak, datang lewat, tak ikut peraturan, bawa beg kena tahan, marah balik. So jadi secara asasnya dia alih-alihkan. Itu kalau masa musim haji lah. Actually saya tengok, saya alami sendiri kan. Datang lewat, tak ada tempat aircon dalam. Kau pergi datang belakang mana, pergi belakang, pusing jauh. Kadang-kadang kita datang dia arah Malik Abdul Aziz kan, sepatutnya kita turun situ kan, dia akan pusing kita sampai ke belakang sana, sebab nak bagi belakang sana penuh kan. Kawasan ni dia akan tutup, dia ada jam dia, berapa jam. Macam kalau time subuh kan, siapa nak solat subuh dalam masjid, awak kena datang paling lewat 3:30 pagi. Awak datang pukul 4 pagi lebih kurang kan, lalu sejam lagi nak subuh, berhana pusing belakang, tak ada lah. So diorang kat sana rebut tajuk tu, rebut dalam solat depan Kaabah, rebut solat saf pertama sebagainya, berebut. Diorang kejar. Kita orang Melayu je, dia kodong apa, dia ada istilah macam bab exam dulu kan, dia kata study hard, saya study smart. Saya tak study hard, saya study smart. Dalam bab nas, bila ada nas yang kejar depan tu lebih utama, awak kena kejar lah. Ni tak ada, tapi kita tak smart ustaz. Kita ada smart sikit. Tak payah susah-susah tapi smart. Dan sekali tu je cerita dia. Dah beli ambil hotel paling dekat, tapi asyik duduk dalam bilik. Pakcik dari Pakistan tu duduk hotel jauh gila, tapi dia pagi, petang, siang, malam ada kat situ. Tengok pagi ada dia, petang ada dia, malam kan ada dia. Awak kejap-kejap bilik. Lepas tu beli barang pasar. Lepas tu masuk pasar, lepas tu balik bilik. Itu awak punya apa rutin harian duduk umrah kat sana. Katakanlah, ni saya pernah cakap kali, katakanlah ada suara di langit, hari ni ada 10 seat free untuk masuk syurga. Agak-agak awak dapat nombor apa? Banding awak dengan pakcik Pakistan tadi, yang bukan tak kaya. Kita kena tengok tangan dia. Dia pergi kira duit 500 rial tu sekelompok bersatu, dia kira. Bukan dia tak ada duit, dia kaya. Awak je ambil hotel, kau kalau boleh buka pintu depan Kaabah terus. Tapi last kali ibadat tak ke mana. Tak ada sebarang prihatin untuk datang awal, tak ada rasa untuk mengejar istilah dia terhegeh-hegeh dengan tawaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Salah lah kan. Bila tawaran untuk guru cerita, menggelupur pergi. Tawaran Nabi buat senyap kan. Kita smart, tak hard. Yang hard tu mungkin tak smart. Kita smart. Ni salah ni. Pasal ini adalah ruang-ruang mengisi pahala, patut kejar. Bukan kita setakat dengar cerita orang, tak, kita buat kalau boleh. Datang awal. Kalau tak ada kepentingan. Kalau habis-habis pun lepak-lepak rumah. Tengok apa?
wanita hari ini. Apa? Selamat pagi Malaysia. Tak faedah betul. Orang tu cerita bab hias bunga, apa tu tengok. Makan krepek. Apalah. Makan super ring. Okey. Jadi yang last kali telur. Tapi hadis ni juga kena ingat, bukan dalil berkenaan dengan korban telur sah. Ini ada geng-geng pelik. Dia korban ayam. Ayam pun tak apa. Kata-kata tersebut dinukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tapi tak sahih. Oleh berdasar itu bukan amalan. Pasal amalan macam contoh korban mesti paling kecil kambing. Paling besar unta. Jadi itu range dia. Tak ada kecil dari itu. Kurang alasan kalau tak ada, sembelihlah kambing, sembelihlah ayam pun jadi korban ayam. Tak ada. Pasal alasan dia hadis ni. Itu bukan. Sebab di cerita hadis ni berkenaan nilai pahala tersebut seolah-olah bukannya dalam konteks ni ada korban telur. Apa? Boleh lah. Lagi besar lah. Lagi besar lah kedudukan dia. Kalau dia kata makin lama, pasal menanti solat ke solat. Kan Nabi kata, fadhalikumur ribat. Kan dia menghilangkan dosa, naikkan darjat. Kan? Bahkan disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Awak bayangkan awak duduk tu, bukan manusia tak kenal lah. Kecuali awak isytiharkan, saya pagi ni, tekan gambar, tunggu masjid. Kan? Terkeluar. Ya, itu memanglah awak cerita kat orang. Tapi awak disebut di hadapan para malaikat. Besarnya pasal kita ikutkan pada amal, tak adalah tara hebat sangat nak disebut di sisi para malaikat. Tapi disebut di sisi para malaikat menanti solat ke solat. Nabi kata fadzalikumur ribat. Bukan ribat tarim tu. Ribat ni maksud dia kena tahan diri, jangan lari. Benda kita tahan diri, jangan lari. Ini antara dia, menanti solat ke solat berikutnya. Yang itu namakan ribat tu pasal itulah. Kena tahan diri, tak usah lari tempat lain belajar. Kalimah tu digunakan. Tu ribat. Rabato, ikat. Asal dia. Fadzalikumur ribat. Tapi yang Nabi sebutkan ribat ni pasal masalah tunggu solat ke solat berikutnya. Pahala besar. Malaikat tunggu. Kalau kita tak hadas, malaikat asyik doa kita sepanjang kita duduk tu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dia, Allah rahmatilah dia. Tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti. Tak nak ke pahala tersebut? Itu kita jaga-jaga sikit kan. Kadang-kadang terlampau bermudah-mudah sampai last sekali kita cakap tak payah. Macam kadang separuh juga kan orang yang belajar ikut sunnah ni, kadang tengok solat sunat dia culas. Solat sunat rawatib macam tak rajin je. Kenapa tak tahu? Okay, macam alasan saya ikut sunnah, yang tu tak apa. Awak tahu tak sebenarnya dalam sunnah tu ada ajaran berkenaan masalah tersebut? Yang Nabi janjikan berkenaan dengan 12 rakaat sehari semalam awak dapat syurga, di rumah di syurga. Rumah kat dunia sibuklah belilah, buat dapur sebagainya, tapi tak pernah sibuk rumah di syurga. Salah lah. Ni basic yang jaga sikit. Pasal ni bila kita bincang bab ni, kadang-kadang memang kita sendiri banyak yang cuai. Tak kejar. Kan? Pasal balik balasan betul lah kalau kita duduk lepak dekat masjid mana kan. Orang tak tahu pun pasal kita. Kan? Tak akan timbul lah masalah ni. Tapi kalau kita gatal tangkap gambar, orang tahulah. Saya okay. Saya hantar gambar lah. Okay. Fa'idha kharajal imamu, bila keluar saja imam. Ini daripada rumah dia masuk ke masjid. Hadratil malaikatu, hadirlah para malaikat untuk mendengar khutbah. Yastami'una dzikra, mendengarkan peringatan. Tutup buku. Tak ada dah. Nilai Jumaat tadi adalah kewajipan diisi, tapi tak dapat nilai seperti yang dijanjikan. So dengan sebab itu awal datang Jumaat adalah penting. Okey, wa qala aidan, Nabi bersabda juga. Okey. Man igtasala yaumal jumu'ati wa ghassala, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat dan ghassala dan bersungguh-sungguh menyucikan diri, dipastikan badan dia bersih sungguh. Bukan mandi je, mandi sungguh. Okey. Wa bakkara wa batakara, dan dia awal dan dia segerakan diri dia untuk datang ke masjid. Wadana wastama'a wa ansata, dia mendekat kepada imam, dia mendengar dan dia diam. Mana adab dia, memang dia usahakan untuk duduk depan sekali. Kalau dia buat macam ni kan, dia duduk awal tadi, AJK pun tak lalau. AJK datang petang masjid lewat sikit, 9, 10 gitu pun datang. Kalau dia datang awal-awal lagi, AJK macam, nak salah, gila kau kan. Dia fikir juga 10 kali. Ni awak datang lewat juga. 12.30 tu okey lah, tapi tak ni, masih telur je. Essentially just telur, not unta. Okay. Register 12 tak, sebenarnya boleh awal lagi. Zaman sekarang dah longgar sikit. Cuma janji anda kena ada vaksinasi lengkap.
yang menjadi syarat. Okay, dia macam ni, kalau dia kata ijtihad ni, ijtihad daripada kerajaan salah, diorang berijtihad tentang masalah tadi, salah dapat 1 pahala, betul dapat 2 pahala untuk jaga orang kan. Dia berijtihad, dia tersalah, apa ni, awak mengumpat dia, tak ada ijtihad dekat situ. Jangan perasan macam saya berijtihad. Ijtihadnya apa hal? Dia bangang nama dia. Tak, pasal balik pada asal, Allah Ta'ala, Nabi bagi dah ruang untuk pemerintah. Ada ruang tadi, awak tak ada ruang tersebut. Atas awak dengar dan taat, bukan atas awak berijtihad pula. Saya ijtihad. Salah tu kan. Betul, ruang tadi betul. Pasal diorang kalau silap hukum, awak tak cakap lah Habil tanggung dosa kita. Tak, dia takkan tanggung. Sebab ijtihad daripada kerajaan tadi, macam kes nasihat, dia tanya ahli apa, pakar perubatan, dia tanya sekian, dia tak pakar, tanyalah tak tanya pakar konspirasi, tak tanya macam abang konspirasi ini macam mana, betul tak, dia tak tanya. Dia tanya orang yang pakar kesihatan, keselamatan sebagainya, dia tanyalah. So bila diorang berikan pendapat, diorang buat keputusan kerajaan tadi berdasar pada ijtihad tadi, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Tapi masuk dalam pengertian hadis Nabi yang Nabi sebutkan, idza ijtahadal hakimu, kan, bila berijtihad seorang hakim tadi, bukan alim, hakim, pemerintah. Kalau dia tepat betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia salah, dapat 1 pahala. Dia tak salah dalam menjaga tadi. Tak payah buat lah apa sebarang komen dekat Facebook, tak guna. Sebab pusing balik pun awak tak menang. Sebab hak mereka sebagai pemerintah ada kat situ. Awak kena jaga-jaga sikit. Sebab awak tak nak, kalau rasa sayangkan solat, pergilah ambil booster, pergilah ambil vaksin, apa masalah dia. Kalau rasa tak sayang, carilah alasan. Alasan banyak kan. Macam dalam Quran Karim surah Al-Qiyamah kan, kata apa, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah kan. Bahkan manusia ke atas dirinya dia melihat sendiri what is doing, apa dia buat ni, dia nampak. Walaupun dia berikan bermacam-macam alasan, dia tahu, Allah Ta'ala tahu. Apa pasal dia melalak, dia bising-bising sebagainya? Kenapa dia buat kecoh? Allah Ta'ala tahu kan, dia tahu sendiri. Adakah kerana restoran dia tak ada laku ke, ada sekian-sekian ke, terpulang? Serius, tak betul, ni benda, ni realiti. Pasal banyak orang kadang-kadang, saya tak nafikan ketika PKP dan sebagainya, jadi majoriti banyak orang tekanan jiwa. Actually memang ketika zaman PKP tu, kita dekat Al-Khadim pun datang banyak orang minta khidmat nasihat tentang keluargaan lah, tentang masalah nak bercerai-berai lah, sekian-sekian. Banyak. Dia tak ada, Syekh Husni tak tahu, dia orang tukar kat saya. Jumpa, kadang kita pun rasa bersalah nak bercakap makcik ni dah 60 tahun. Kita nasihatkan dia, kita cakap, rasa kita muda lagi kot. Tapi dalam masa sama, kerana nas Quran dan hadis kita belajar, kita try untuk ni kembali pada dia. Tapi sekarang tak ada. Dah start PKP tak ada kan? Tak ada dah. Macam lapang kehidupan tu hilang masalah. Serius. Tekanan jiwa tu benar. Rasa tertekan dengan masalah ekonomi, tertekan dengan masalah apa, tengok muka bini tiap-tiap hari, tertekan. Bini pun tengok muka lelaki tiap-tiap hari, tertekan. Bila lelaki tu hilang, dia sayang. Tengok tertekan macam kan. So jadi benda tu betul. Ia benar. Sekarang kami tak dapat di minggu ni. Dah start daripada Januari kot. Tak ada. Macam tak ada. Kalau tidak memang asyik terpasing. Sadi tu jumpa sekian, jumpa sekian. Tarikh sekian, jumpa sekian. Waktu hari tu banyak. Jadi macam tak ada. Macam dia boleh happykan diri macam-macam. So hilang sebenarnya. Jadi tekanan tu benar. Tekanan betul saya kata tadi. Token restoran pun tertekan, benar. Token minyak tertekan, benar. Semua orang tertekan. Ustaz-ustaz yang tak dapat pergi ngajak, tertekan, benar. Everybody ada masalah, saya faham. Tapi dalam masa tadi, jangan itulah jadikan alasan dia. Walaupun awak nak bagi alasan macam-macam ini, cerita awak tu tak mengubah dunia. Cerita yang awak ceritakan tentang konspirasi tu kan, takkan ubah dunia. Sebab apa benda yang dijadikan sebagai tanda-tanda kiamat, takkan bertukar dengan cerita awak. Awak tak faham ke? Tanda kiamat tu pasti datang. Sebab kiamat tu pasti terjadi. Tanda-tanda tu akan menyusul. Awak suka tak suka, dia akan datang. Marah-marah. Dia ingat macam kalau dia marah nanti orang tak ikut, kiamat lewat. Saya rasa macam tu kot kefahaman dia. Kalau tak ikut, ada soalan. Memang kita tajuk bila bincang tajuk ni. Ada.
dengan Prudential punya kelas. Jadi tajuk ni keluar. Dia kata, patut tak kita ustaz nasihatkan orang yang tengah bina bangunan tinggi-tinggi, yang macam Arab kan, ataupun hias masjid, ataupun yang buat begini ni kan, yang menjadi tanda kiamat, patut tak kita nasihatkan dia? Saya macam, okay, dia do understanding. Pasal ada tanda kiamat tu memang dosa. Contoh macam anak derhaka. Yang nanti dia baca apa hadis yang antalil amatu rabbataha, akan melahirkan seorang hamba perempuan tuannya sendiri. Dia kata ini banyak orang, ada ulama terjemahkan sebagai pengertian anak jadi bos kepada mak, bapa, tuan. Anak tu lahirkan, ibu tu lahirkan tuan dia sendiri. Walaupun pada ulama zaman dahulu dah tunjukkan maksud lain. Dengan maksud Islam meluas penaklukan sampai banyak hamba ditawan. Jadi hamba tadi diasimilasi dalam masyarakat, jadi hamba kepada orang beriman sebagainya. Kalau perempuan dibuat macam isteri, dapat anak. Anak tu anak dia, ben dia. Tapi ibu anak dia tadi ataupun ummu walad, dia ada hukum khas. Hamba yang lahirkan anak tuan dia, maka dia tak boleh dijual. Tuan dia tak boleh jual. Secondly, kalau tuan tak bebaskan, mati tuan, hamba merdeka automatik. Hamba punya hukum macam tu. Tapi anak yang lahir tadi adalah tuan tu punya anak. Tapi dia punya status tetap hamba. So dalam zaman Islam sampaikan jadi kerajaan kot, kerajaan Mamluk. Pada zaman Abbasiyah memang ada kerajaan bagi kerajaan Mamluk. Kerajaan anak-anak gundik-gundik raja. Mana kerajaan tu terbina dengan golongan anak hamba. Jadi memang kita kata dia terjemah kat situ. Yang ini terjemah dia kata pasal anak. Memang ada ke anak zaman sekarang kan, dia suruh mak bapak jaga anak dia sebagainya. Lepas tu kadang bila mak bapak tak boleh jaga kan, apalah mak ni tak tolong sikit pun tak boleh. Ayatnya tu keluar kan. Jadi benda tu memang kurang ajar, diadab lah. Tapi dalam masa sama, adakah ini pengertian dia? Wallahu alam kan. Tapi anak tu dosa, yes. Berdosanya anak tersebut jelas. Tapi adakah dia tanda kiamat? Wallahu alam. Tapi dia kata okey, jadi patutlah kita nasihatkan. Kita nasihatkan dia sebab ini dosa, bukan sebab ia tanda kiamat. Pasal ada orang kata macam kalau jadi macam ni, kalau kiamat lagi dekat. Kiamat punya dekat tu sejak Nabi diutuskan tu dah dekat. Nabi sendiri SAW adalah tanda kiamat. Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat. Kan Nabi kata bu'istu sa'atika hatain. Diutuskan aku dan kiamat macam ni. Nabi tunjukkan. Mana kalau ini aku, ini kiamat. Jarak dia. Kemudian dalam riwayat lain Nabi kata bila para sahabat dia bercerita berkenaan tajuk kiamat sebagainya, Nabi kata udud sitan, kiralah 6 perkara baina desa sebelum kejadian kiamat. Nabi sebut benda pertama Nabi sebut adalah mauti, kematianku. My death. Kau tak faham bahasa Melayu kan? Bahasa Inggeris. My death kan. Kematianku. Mana Nabi kata kematian baginda adalah tanda pertama. Maksud sejak 1400 tahun yang lalu, mati je Nabi, kiamat dah dekat. Quran pun sebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekatlah kiamat dan telah terbelah bulan. Yang menggelupu-gelupu pasal apa, putera Jordan lah, apa benda kerajaan Saudi, apa pasal? Kenapa? Pasal Nabi itu sendiri adalah tanda kiamat. Kita memang pasti pada zaman kita ni lah akan datang Dajjal. Pada kita ni juga umat Muhammad lah ada berlakunya kiamat. So masalah dia, amal lah, sibuk kan. Ni gitu gini gitu, tahu-tahu nak jadi apa. Pelik. Baik. Dia kata okey, kana lahu bi kulli khutwatin. Nah, jadi untuk orang tersebut dengan setiap langkah. Ya, ingat dia mandi, sungguh-sungguh mandi. Dia awal bersegera cepat-cepat dan dia mendekat kepada tempat imam akan berkhutbah, dia mendengar dan dia diam. Ini benda dia buat. Kana lahu, adalah untuk dia, jadilah untuknya bi kulli khutwatin dengan setiap langkah dia datang masjid tu, yaqtuha, yang dilangkahkan ia ajra sanatin syarata siyamin ajra sanati siyamiha wa qiyamiha, pahala setahun berpuasa akan setahun dan juga qiyam selama setahun. Every step. Perempuan dengar lah kan ruginya kan. Kalau perempuan dapat perempuan dia bab apa? Bab berkenaan dengan apa? Kesungguhan belajar kan, perempuan cuma kat Bait Salam je lelaki yang mai. Tempat lain pun perempuan ramai. Dia nilai lah, maksud dia kalau khutbah tu nilai langkah tadi. Macam kadang-kadang dia bergerak dengan roda pun, tapi langkah tadi berapa kali pusing, berapa kali langkah. Katakanlah dengan 1 kali pusing 5 kali langkah. Nilai mungkin sama lah. Cuma kita tak boleh nak kata bahawa siapa yang naik kenderaan tak dapat pahala.
Sebab Nabi SAW sendiri pun dengan para sahabat, ada yang datang masjid dengan kenderaan, ikut jarak tempat dia berada. Ada yang tak nak naik kenderaan, ada pilih tak nak naik kenderaan. Macam Bani Najjar kan, bila diorang sibuk nak bina rumah berdekatan masjid, Nabi kata duduk tempat kamu kan, akan ditulis kesan-kesan kamu, jejak kamu tu akan ditulis. Jejak tadi mestinya kaki ataupun kenderaan, tak kisahlah, ikut pada keupayaan lah. Kalau zaman sekarang ada basikal lah, terpulang lah. Kalau dia kata orang tu nak, dia tahu jalan dengan kenderaan lebih cepat, kalau jalan kaki lebih lambat. So kalau jalan kaki kena keluar lagi awal, dia keluar awal lagi lah. Dia tahu dah kalau naik kenderaan cepat kan, sampai dah kan, niat je sampai. Tapi kalau dia kata apa, kena motor baru kan, niat je sampai kan. Tapi kalau anda kata dia tahu lambat, dia kan ambil timing berapa. Kalau perjalanan dia pergi ke masjid tadi, katakan 2 km, katakan 2 km, dia boleh bajet dah. Kalau 2 km ni berapa minit, so dia keluar awal lagi, itu better lah. Benda ni kalau kita tengok geng-geng yang daripada Bangladesh, Indonesia, pekerja bagi kontrak kan, diorang keluar awal. Malu kita tau. Yang kita Muslim, negara kita, tanah air kita, tanah airku kan, negaraku kan, semua sibuk kan. Tapi pemalas ibadat, pakcik-pakcik tu naik kenderaan, naik jalan kaki, dia keluar awal. Dia tahu nak datang masjid tu lambat kan, sekian, dia keluar awal. Pukul 8 pagi, 9 pagi tu tengok dia bersipah jalan-jalan nak sampai ke masjid. Macam mana kan? Kita yang ada kenderaan pula malas. Tak tahu lah, terpulang lah kalau rasa macam memang ada ibadat smart kan. Awak rasa ada ibadat smart awak buat yang boleh melangkaui apa hadis Nabi ceritakan, faddal, silakan, tafaddal. Tapi kalau tidak, dan hadis Nabi adalah punca untuk kita mendapat keselamatan. Ini ruang masalah iman. Bila kita beriman dengan hadis Nabi, kita laksanakan, kita kejar. Macam kita bangun seperti akhir malam kerana nak Allah Taala makbulkan doa kita. Jadi waktu Sam yang orang nak buat perhimpunan tu, ada orang mesej saya. Dia kata boleh pergi tak? Saya kata ayah. Dia kata tapi benda ni belum dia sekian. Saya kata sepertiga akhir malam semua tidur, tak ada seorang pun bangun, minta kepada Allah Taala untuk selamatkan kejadian yang berlaku. Lepas tu besok pagi lompat-lompat dekat tengah jalan. Saya kata salah lah, tak patut macam tu. Sebab kita mulakan dengan doa kita. Tapi dia kata ada orang bangun. Bukan semua. Patutnya doa itu yang patut diutamakan. Awak duduk kat sana ikut pada undang-undang tak lepas. Ikut undang takkan lepas. Memang hak yang ada sekarang ni kan, yang kita ada sekarang ni, walaupun undang-undang persekutuan cakap A, undang-undang yang itu pun baru saja keputusan tersebut dengan Indira Gandhi punya kisah tu kan, perempuan tu. Jika tidak sebelum ni memang boleh je. Salah satu di antara parent tu Islam kan, dan memang itu negeri-negeri masih lagi ada undang-undang tersebut. Kalau parent salah seorang Islam kan, maka diterima. Tapi lepas tu kan diorang bawa kes yang Indira Gandhi tu kan, lepas tu jadi kes. Dijadikan macam ini undang-undang sivil punya kebodohan. Sebab dia jadikan apa benda yang diputuskan hakim ni kan sebagai keputusan untuk batalkan semua hukum lain. Sedangkan kalau ikut kat sini masalah, sebab tajuk agama hak raja masih berjalan dekat negeri. Awak macam mana nak masuk campur buat apa ni? Kalau nak bincangkan bukan Islam, silakan. Tapi bila awak bincang tentang Islam, saya kata ini hak raja. Diorang tak boleh masuk campur sebenarnya. Tapi diorang buat juga keputusan tadi, jalankan. Tiba-tiba yang raja-raja negeri-negeri ni kena ikut Mahkamah Persekutuan punya. Padahal baru sekarang dibincangkan. Lepas kes hari tu. Sebelum tu soalan dia tak lepas. Memang salah seorang parent tadi jalan. Yang itu undang-undang yang ada dekat Perlis sebenarnya. Itu yang banyak orang tak tahu apa masalah bising-bising ni kan. Sebab keislaman budak-budak tersebut dibuat di Perlis, dan di Perlis sah. Pasal salah seorang parent boleh Islamkan anak-anak. Ikut persekutuan, tajuk dia lepas kes baru ni yang tak boleh. Kena parent dua-dua sekali. Sebenarnya yang kes Indira Gandhi tu kan, yang perempuan dia tak puas hati tu kan, Mahkamah Persekutuan putuskan. Problem sekarang ni macam mana boleh langgar balik? Sedangkan tahun 86 dah dibuat berkenaan dengan apa hukum mahkamah syariah, mahkamah sivil tak boleh campur. So, kita macam benda ni tension yang teruk. So, tak boleh buat kacau, jangan kacau lah. Benda macam ni kadang tahulah, orang Melayu kita ni kadang ada yang betul, ada yang gila. saya bimbang gila je buat kerja bukan-bukan. Pasal kalau ikutkan ikut bahasa kamu bahasa tahu tak orang Melayu ni diasosiate dengan perkataan apa? Salah. Yang orang Eropah tak pakai kalimah ni.
Orang Melayu ada kalimah ni. Sampai kan orang Eropah terpaksa guna kalimah ni untuk terangkan kalimah apa perkara tersebut. Amok. AMOK, amok atau MUK lah kita kira je. Tak ada dalam kamus kalimah lain untuk diorang tak boleh describe kalimah amok. Sebab amok ni bahasa Melayu. Mengamuk. Dia kata run amok in English. Benda tu associate dengan Melayu, tahu tak? Ini benda-benda tak elok. Bukan sifat yang baik lah. Tapi namun begitu, itu Melayu kita saya kata ada yang bangang, ada yang tak bangang. Yang bangang buat kerja bukan kan, macam mana? Dan benda ni dalam kita aman kan? Buat cara aman lah. Eloknya jangan kacau lah. Saya nasihatkan jangan kacau. Benda tak patut kacau, jangan kacau. Awak kacau nanti kan masalah. Melayu ni perangai tak elok. Perangai tak elok kan? Namun begitu, pasal association. Nama kalimah amok tadi tak ada dalam kamus. Awak tak jumpa amok. Pasal orang Mat Saleh dia nampak orang Melayu mengamuk macam mana. Faham tak? So dia kalimah digunakan ran amok. Jadi benda ni tak elok. Kan kita kata kadang-kadang kena dalam perkara ni orang akan menangguk di air keruh. Banyak orang akan gunakan benda kebukan macam ni untuk jadikan masalah dalam masyarakat. Sepatutnya benda macam ni sensitif. Jangan maksud dia biarkan ia jadi macam tu. Sebab balik pada asal konflik masalah hak raja dan hak Islam tadi tu, benda tu akan dipakai oleh orang. Sebenarnya ada orang akan gunakan menunggang tajuk ni untuk populariti dia, untuk sekian, jaga-jaga sikit. Ini bahaya dia. Kita pada Islam kita taat pemerintah. Pemerintah kata apa, dia ijtihad atau pulang pada Allah Taala. Allah Taala akan hukum nanti. Kan dia bagilah sekian sebagainya. Walaupun kita tahu bahawa undang-undang manusia yang tadi tak betul pun. Kan memang tukar-tukar. Tapi undang-undang sivil antara paling bangang sekali. Saya kata terus terang sebab dia ambil keputusan hakim A untuk jadi kepada semua hakim kena ikut. Tak ada kitab. Dia tak ada kitab buku undang-undang mana ada. Mana ada peraturan betul. Peraturan dia James lawan Brooke. Pada tahun sekian-sekian jadi sekian-sekian, maka keputusan sekian-sekian. So hakim second kena tukar. Ikut yang tu. Jangan lepas. Pelik tapi mana boleh sama. Apa jadi 50 tahun lepas dengan apa jadi sekarang akan berbeza. Dia tak ada guideline, tak ada buku tau. Lepas tu kalau orang yang tak belajar, yang belajar undang-undang, ejek-ejek undang Islam, minta pada dia mana dia buku undang-undang ni dalam sivil, tunjuk. Semua dia panggil common law. Mana apa yang orang dulu buat kita kena follow. Benda ni masalah. Sebab kita kata proceeding, mana hakim yang kedua tak ada kebebasan untuk berfikir. Dia kena ikut follow bulat-bulat. Apa jadi kat London tahun bla 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 kan. Kita kena ikut, kena follow. Ini undang-undang yang kita kena ikut sekarang. Sedangkan kita dah merdeka berapa tahun dah. Tak boleh kita nak tentu undang-undang kita sendiri. Tu pulang kan. Rasa seronok ambil. Depan Allah Ta'ala jawab. Okay. So bayangkan langkah kita, satu langkah dengan cara kita buat tadi, kan adab-adab kita lakukan, kita dapat pahala setiap langkah tu 1 tahun. Puasa dan juga qiyam. Bayangkan banyak mana. Tu kena kejar lah. Sebab tu, tapi tajuk dia ada awal tu. Awal mandi, awal. Bukannya mandi, tapi lewat datang. Tengok apa TV, betul-betul datang. Baik. Asal ni yang kedua. Okey, antara sunnah yang kedua adalah wa yusanu ikhtisalu fi yaumiha. Yang tadi tajuk dia awal datang, tapi ini tajuk kedua, dia daripada tajuk tadi keluar, itu tajuk mandi. Dan sunatkan untuk mandi pada harinya, pada hari Jumaat. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-madi. Kerana hadis Abu Hurairah yang telah lalu, yang bunyi dia man ittasala yaumul jumu'ati ghuslal janabati. Barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, itu mandi junub. Maksudnya cara mandi itu macam mandi junub. Mandi yang sangat teliti lah. Kan kalau tidak mencelup keluar. Ni kalau kata nak kalau dekat tanah Arab sebenarnya, diorang kayak memang ada orang yang mandi seminggu sekali je. Okey, tapi awak tak bau sangat diorang sebab udara kering. Udara kering, peluh aku tak ada sebagainya, diorang tak bau sangat. Baju kena pakai berapa hari pun. Okey je, cuma tahu-tahu tiba-tiba reput. Kena pasir kan. Dia reput. Tapi dari masalah lain tak ada benda. Tapi mandi dia dekat tempat sejuk lah. Tempat kering sejuk macam tu. Diorang even masjid dia kan ada kolah untuk mandi. Ada kolah untuk mandi. Dia buat macam tangga turun, tempat berendam mandi. Tapi kalau orang tu boleh mandi, maksud dia kalau kat sana kadang mandi tu jarang lah. Tapi saya tak jumpa lah yang macam apa bau kambing tu. Except daripada geng sufi yang pakai baju hijau, serban hijau memang duduk sebelah. Memang bau kambing.
Saya apa boleh isytiharkan bahawa tak ada kaitan dengan sunnah Nabi pun. Tak ada kaitan dengan agama Islam. Pasal dia ambil cara tadi macam mungkin geng-geng Hindu. Yang apa dipanggil apa? Yang rambut macam rasta, lepas tu tak mandi bertahun-tahun tu. Agora Sindu. Agori atau Agora ni, dia tak, hari tu ada tengok seorang dia bawa masuk Dewan Negara. Ingat? Beberapa tahun lepas. Masuk Dewan Negara. Orang kata siapa ni? Lelaki tu Sami Hindu daripada tu, dipanggil Agora atau Agori. Yang memang kuat main ilmu sihir sebenarnya. Pasal dia pakai smart sebab peraturan. Tapi memang muka dia macam berabuk tu, memang tak mandi tu. Serius. Pasal ada rencana. Kalau tengok dia rencana tentang Sungai Ganges ni kan, geng-geng ni akan setahun, berapa tahun, 2 tahun 3 tahun sekali dia akan berkumpul kat situ. Diorang masuk dalam, memang pakai baju tidak, dia masuk dalam sungai tu, lepas tu keluar, orang ramai, lepas tu terjun pula minum air sungai berkenaan. Serius. Ni bukan tipu-tipu ni, rencana. Ada rencana tentang diorang. Kami waktu time dekat apa Yayasan Taklim, diorang tanya ni, saya tayang video. Lepas tu macam mana, siapa entah pergi check video Yayasan Taklim tu kena ban, take down. Video tu saya tayang, diorang take down tak alasan copyright. Dia tak katalah saya tayang tu menghinakan diorang, tak boleh tayang pada benda tu ada lagi dalam internet. Nanti saya share dengan betul lah untuk tengok dia punya apa, dia punya tu Agori atau Agora. So jadi diorang tu betul tak mandi. Saya pelik pula macam yang geng Sufi ni ikutnya tu kenapa tak mandi. Oh kambing betul, memang bau je, biar benar kan. Kita tahulah korban-korban kan, kita biasa tumbang kambing, kita baru tahu kambing tu bau macam mana. Dia tak mandi. Saya tahu dia tak mandi. Tak ada, tak tahulah kenapa. Tapi ada orang macam tu. Dia anggap macam bersuci ni macam apa luxurious. Mana ada ajaran macam tu? Nabi kan wangi. So mandi tu mestilah kan. Terutama Jumaat ni patutlah kita bersiap-siap mandilah. Ya, mandi pada Jumaat tu bersihkan diri. Okey. Wa yang bagi al-hirsu alaihi, dan harus dia untuk bersungguh-sungguh padanya, wa adami tarki, dan jangan tinggalkan mandi. Wa bi khassati li ashabi rawahil karihati, terutama bagi orang-orang yang mempunyai bau-bau yang busuk. Badan dia ni bau sebagainya kan. Kalau rasa-rasa tak puas hati juga bau, minta Abu Talha jual minyak wangi kat dia. Okey. Okey baik. Ketiga, wa yusannu tatayyubu wa tanazzufu, dan disunatkan untuk dia bertatayyub, maksud dia pakai wangian dan membersihkan diri kan. Wa izalatu ya ma yang bagi izalatuhu minal jismi, dan dia hilangkan apa harus untuk dihilangkan daripada badan, seperti apa, potong kuku dan selainnya. Misal kalau tutup mulut macam tu kan, style geng sosialis. Siapa misai tak potong tu, tutup kan, tu geng sosialis panggil. Pasal memang orang Arab sosialis buat macam tu. Dia potong janggut, dia biarkan misai panjang gitu. Macam Joseph Stalin. Joseph Stalin tu kepala muka dia buang. Karl Marx ada janggut. Karl Marx ada janggut. Lenin ada jambang. Joseph Stalin tak ada. Dia buang semua, dia misai. Saddam Hussein pun buat ikut. Bashar Assad buat ikut. Pasal tengok betul-betul. Dia memang geng-geng sosialis Arab ni. Dia ambil rupa gaya rupanya tu. Buang janggut, biarkan misai. Macam memang lawan sunnah Nabi. You are great kan. Itu masalah ada orang. Jadi kalau ikut apa tu, benda tu kena buat pastikan. Telinga kan, bersihkan telinga, bulu ketiak cabut. Kalau rasa payah sangat, macam mana entah. Lah. Susah cakap. Okey. Dia kata wa tanazzufu amrun zaidun 'ala al-iqtisal. Dan memang dia kata perbuatan membersihkan diri ni, pembersihan diri ni ditambahan kepada mandi. Wa yakunu dzalika biqati rawahil karihati. Itu dengan dia memutuskan bau-bau yang busuk. Wa asbabuha, dan juga wasbabiha, dan juga punca-punca bau busuk. Kasyu'uril lati amara syari'u bi izalatiha wal adhafiru wa adhafiri. Seperti bulu-bulu yang diperintahkan oleh syarak untuk pembuangannya. Bulu kemaluan, bulu ketiak dan sebagainya. Okay, yang diperintahkan oleh syarak untuk dihilangkan, serta kuku, ya. Fa yusannu ma'a ghuslil jum'ati halqil anati wa natfil ibti wa taqlimil azafiri wa hafil syaribi. Okay. Maka disunatkan berserta dengan mandi Jumaat untuk kita cukur bulu ari-ari, bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, mengetip akan kuku-kuku, serta memendekkan akan misai. Pendekkan misai. Ini makan-makan lekat
bawa bekalan hari tu anda. Baik. Berserta dengan ma'at tayyubi, berserta dengan dia berwangi-wangian. Kenapa? Li hadis Salman radhiyallahu anhu marfu'an, kerana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu marfu'an, yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La yaktasilu rajulun al-jum'at yaum al-jum'ati, tidak la yaktasil rajulun yaum al-jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci dengan apa yang mampu daripada penyucian, wa yudhinu min duhnihi, dan dia pakai wangian daripada wangian dia, berminyak dengan minyak dia, au yamassu min tibi baitihi, ataupun dia pakai wangian rumahnya. Ada satu riwayat datang pakai wangian isterinya. Mana kalau pakai wangian isteri pun tak apa, asalkan wangian tu dipakai. Okey. Qala Ibn Hajar, berkata Ibn Hajar, min tuhrin, dia kata yatah min tuhrin, ila muradu bihi al-mubalaghatu fi tanzif, dimaksudkan dengan itu adalah melampau atau bersungguh-sungguh dalam pembersihan. Wa yu'khadhu min atfihi 'ala al-ghusli, dan dipahami pengertian ni daripada apa? Daripada perkataan mandi tu. Di atas pada mandi. Pasal Nabi kata tidaklah mandi. Pasal ujung tu ada sebut tentang pahala dia. Apa pahala diberikan? Tidaklah seorang lelaki tu mandi pada Jumaat. Dia bersuci dengan apa dia mampu daripada penyucian. Maksudnya ini ataf kepada mandi. So mandi lain, penyucian ni lain. Anal murada bihi, dan maksudkan Ibn Hajar Asqalani kata dimaksudkan dengannya at-tanzif ni bi akhdhi syaribi wa zufri wal anati, dengan maksud dia potong pemisai, kemudian kuku dan juga bulu kemaluan, maksudnya ketiak sebagainya lah. Itu yang kena faham, sepatut dibuat. Pada tak tu memang ada fahaman bahawa kalau bulu ketiak panjang dia lebih jantan. Ada. Tok lah mana tahu kan. Tanya perempuan tahu. Jadi tak patutlah, tak patut. Seorang tu patut dia jaga kebersihannya. Bahkan sebenarnya kalau bukan Jumaat pun anda patut jaga benda berkenaan. Yang Nabi SAW sebutkan, dia bagikan tempoh 40 hari untuk bulu kemaluan sebagainya lah. Kalau macam kuku tu biasanya seminggu dah start panjang maka potong. Jangan kita biarkan besok Jumaat kan. Sebelum pergi Jumaat tu maka bersihkan dulu. Okey. Kalau tidak kuku panjang, tahu? Panjang kuku, lepas tu makan dan talam. Lepas tu benda berkuah, mula hitam jadi putih. Ada kawan saya dulu, dia kata kan, dia tak larat nak makan. Ni sorry abang, cerita pelik malam ni. Okay, dia tak larat nak makan. Dia orang makan ni, makan durian, pulut durian. Tapi style setengah negeri kan. Belah Selangor ni kita miskin sikit kot. Kita biasa ambil Sarawak, barulah kita makan dengan pulut sebagainya, atau cicah dengan roti. Belah-belah macam geng yang kaya sikit, macam Kedah atau Terengganu, dia makan tu durian ketul kan, pulut, kemudian letak santan. Lepas tu okey, tapi alhamdulillah yang sepanjang saya pengalaman dekat Kedah, benda tersebut makan dalam pinggan. Kawan saya cerita dekat Terengganu, dia makan kan, geng-geng kampung kan, orang kampung, dia orang makan dalam talam. Lepas tu tuang-tuang kan, lepas tu prak. Dia ramas durian tu kan, prak kan, sebelum makan cok-cok kan. Tapi dia kata tau, yang confuse dia, kuku pakcik tadi hitam jadi putih. Dia sedap benda saya. Saya macam, ya tak lalu lah. Tapi kadang-kadang, wallahualam lah. Sudut asal dia, bayangkan para sahabat Nabi SAW, keadaan hidup mereka kan, diorang macam susah, akan kasar kan. Memang kita kata nak grooming diri tu nampak macam susah kan. Tapi bila Nabi ajar macam tu, diorang jaga. Macam mana kau tak nak makan kan? Walaupun mungkin ada orang kata macam diorang makan kering ustaz. Diorang makan kering kan. Orang Arab makan nasi kan kering, tak ada berkuah. Kita kan nasi nak kena kuah kan. Itu perah-perah tu, perah. Kuku hilang. Masalah kan. Baik. Macam mana? Dia bukan sunnah. Maksud dia antara benda Nabi pernah buat. Nabi tak kata makanlah dalam talam. Tak ada. Nabi tak kata yang tu. Tapi kalau anda kata orang, macam contoh macam ada orang datang jumpa kita, dia kata ada anak-anak dia macam tak rapat, gaduh-gaduh sekian kan. So kita kata cuba try ajak dia makan dalam talam. Sebenarnya ni kita tengok praktikal. Kami kat Yaman dulu, siapa yang tinggal satu rumah makan dalam talam dengan kawan-kawan tu dalam rumah dia payah nak pisah. Lepas balik Malaysia pun masih baik lagi. Sebab dia actually pasal dia lah nak menyampah-nyampah kan. Lagi nak makan tengok muka lagi. Tak masak sekali je. Kan masak sekali je. Makan kau tak turun orang habiskan. So datang makan sekali tengok muka. Lama-lama hilang lah.
Lepas ada sekawan saya seorang, dia macam orang kan, lari. Dia lari. Tak nak masuk dalam kan. Kalau geng tabligh, habis jilatnya kan. Tapi maksud dia, benda tersebut kadang-kadang boleh reconnect balik. Masa dia makan sama-sama kan. Pasal Nabi makan macam tu. Jadi kadang-kadang ada kebaikan dia. Bukan zaman Nabi tak ada pinggan. Siapa kata tak ada pinggan? Pasal larangan untuk ada pinggan daripada emas dan perak. Ada kalimah pinggan ada lah. Yang ini bukan cerita macam tak ada jilet zaman Nabi, tak cukur janggut. Tak ada. Zaman Nabi ada semua lah. Kalau tak ada potong dengan cukur. Maksud cukur tu adalah Musa is actually pisau cukur dalam bahasa Arab. Kalimah bahasa Arab lah, kalimah bahasa Kibti lain. Pokok air. Musa, pokok air. Pasal Musa ditemui dekat pokok dekat kawasan berair. Dia panggil dia Musa. Keluarga Firaun panggil dia tu. Tapi dalam konteks yang sama, okey, kalau bahasa Arab pula Musa dia maksud lain. Maksud dia pisau cukur. Ni berdatang nak kata tak ada cukur. Nabi tak cukur sebab apa, janggut ni pasal sibuk musafir tak dan cukur. Jadi janggut panjang. Ada kita pula tak musafir, potong cukur. Tu masalah sikitlah. Sebab benda tu ada, pinggan tu ada. Cuma Nabi SAW terangkan. Bahkan adab, jangan cekau tengah talam. Kan, tengah talam tu actually berlaku pada kes ni lah. Sebab makan dan talam tadi, awak jangan cekau tengah. Makan depan awak. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kalau kita cekau tengah-tengah tu pasal berkat Nabi kata turun tengah. Amdeh. Orang Melayu kita, bila kita simpan janggut panjang, dia kata ni tak kemas. Nabi kemas. Dia kata dalam syaratnya Nabi tak potong. Kalau potong pun tak. Tapi dia punya definisi kemas tu, janggut tu agak keluar sikit, lepas tu shave, lepas tu ada keluar sikit. Jadi tak boleh panjang. Bagi dia betul-betul rapat, dia tu kemas. Dia orang ni, masalah orang Melayu ni, terjemahan orang tak pernah betul. Terutama bila ikut Tok Guru sesat. Memang lah. Kalau dia kata dia terjemah macam tu, dia boleh baca kitab Arab, boleh baca tak? Bila dia kata macam Nabi SAW kan, tak ni lah, tak tu lah kan. Soalan, awak dapat mana? Dapat mana daripada kitab Tok Guru saya kata? Tok Guru baca kitab tu balik. Bila kita jumpa kitab Syama'il tadi kan, memang masuk dia Nabi kata auful liha lah. Kalau itu paling sempurna, kejantanan ditunjukkan kan, Allah Ta'ala bagi Nabi sempurna sifat dengan itu, dia awak pergi hilangkan apa? Alasan sebenarnya kes cukur janggut ni jadi tajuk 4 mazhab haram cukur haram. 4 mazhab. Tapi datang kes kata boleh ni selepas daripada tahun 50-an 40-an 50-an gitu, bila kes Ikhwan Muslimin di Mesir. Diorang dia menghadapi tekanan sebab kalau ada janggut dan sebagainya, memang kerajaan diorang kacau dan seksa. Diorang anggap orang ni pengikut Ikhwan Muslimin. Sebab tu asal Banna ada janggut. Ada tak gambar dia? Dia pengikut yang bawah tu semua tak ada. Kononnya sebab itulah. Jadi ada orang kita ni separuh ni terikut tradisi sana, elak daripada diikuti oleh polis rahsia Mesir. Dia buat tak ada janggut. So nampak biasalah kalau dah ada janggut, dia follow. Tengok usrah kat mana, jumpa kat mana. Jadi benda tersebut jadi macam trend. Sekarang ni Malaysia awak tak ada masalah pun kat situ. Dan kes pula macam kes sekarang kita pula yang Muslim pula tak mempertahankan hak untuk berjanggut tadi. Ada orang kata macam polis kan tak boleh berjanggut kan Tapi Bengali boleh pula. Kenapa kita tak boleh? Dia kata ustaz kata tak apa. Itu masalah ustaz tadilah. Dia kata okey, potong tak apa, tak wajib. Dia cakap macam tu. Sedangkan benda berkenaan tanya mazhab Syafi'i cakap apa? Wajib. Tu pelik sikit lah. Masalah kemas tu macam kadang-kadang saya pun terasa macam yang sikit potong sikit bawah-bawah tu kan. Kita kemaskan tak masalah. Tapi bukan cukur sebagainya, taklah. Cukur haram. Pendek rapat mazhab Hanafi haram. 3 mazhab lagi kata makruh tahrim. Makruh yang bawa pada haram. Kalau tak buang habis. Ada tapi pendek kan nampak kulit. Kena. Kita macam saya tak ada macam awak kan. Ni kita main kausaj, geng-geng macam ni kan, bawah je ada. Sini tak ada, tak keluar. Masih muda, yang tu dah tua. Macam singa kan, bila penuh tu jantan besar lah, dah tua. Yang ni muda lagi. Ni singa muda panggil. Sikit-sikit. Itu singa tua kan. Jadi ala kulli hal maksud dia gitulah, sepatutnya kena jaga bab ni. Wallahu a'lam. Okey baik, kita berhenti sini. Okey, nombor 4 nanti kita sambung balik. Wallahu a'lam. Yang ada cerita macam-macam benda ni memang tak jadi apa.
Okey, tadi ada orang sembang, orang kata bukan nak masalah apa benda apa bila Rusia serang Ukraine. Apa benda kita expect? Sebenarnya, dengar dalam sejarah dunia, ini bukan pertama kali negara Eropah, negara-negara kafir ni perang sama sendiri, bukan atas nama agama pun. Ni benda Syekh saya, Syekh Abdul Majid Zindani, hafizahullah, dia pernah sekali dengan seorang profesor di Jepun, Yoshidi Kozai. Profesor Jepun bahagian geologi ni, bila diorang ajak pergi datang Riyadh, kemudian diorang buat persidangan ijazah ilmi, memang muka profesor tu memang muka garang. First time duduk, dia kata aku kena duduk isi buat apa? Ini kita nak dengar daripada ulama-ulama Islam tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan fakta saintifik dan sebagainya. Yang apa yang kita nak lah, supaya kita boleh collaborate dengan masalah apa yang maklumat daripada profesor. Dia kata korang ni orang yang ahli agama kena diam semua. Korang lah punca perpecahan, punca pergaduhan, punca sekian. Lepas tu Syekh Majid Zindani hafizahullah jawab. Dia kata duduk di pada dia kan. Profesor duduk kejap. Duduk kejap dia kata. Duduk kejap. Dia kata perang dunia pertama yang mati berapa juta manusia dan berjuta-juta manusia. Siapa terlibat? Agama apa terlibat? Sebut. Perang dunia kedua, agama apa terlibat? Bukan tak tema agama. Perang Vietnam, perang Korea Utara, Korea Selatan, Pakatan Warsaw, Pakatan NATO dibuat. Bukan atas dasar agama. Semua ketamakan duniawi saja. Sebab tu tak usah pelik benda tu berlaku. Tak ada macam adakah ini kiamat? Tak, jangan lagi. Sekarang ni boleh kata alhamdulillah, semua dunia, keseluruhan dunia sebenarnya dalam keadaan penting diri sendiri. Semua orang penting diri sendiri. Okey, dan dalam tajuk ni Rusia sebenarnya kenapa dia sibuk nak Ukraine? Yang orang kadang tak faham. Kan Rusia tahun 90-an, akhir 80-an, awal 90-an kan dia pecah daripada satu negara besar pecah kepada banyak pecahan. Mana dia pecah Yugoslavia asing, kan Serbia, Bosnia pecah. Soviet tu pecah. USSR tu pecah. Jadi lepas tu bila pecah, orang lupa sebenarnya Rusia ketika mana di tengah negara Soviet, dia letak kepentingan negara dia pada kawasan yang berbeza. Loji nuklear dekat sini, dan sekian dekat sini. Sekarang ni Ukraine antara tempat yang dia ada kepentingan sedemikian. Itu sebab dia tak boleh lepaskan loji nuklear dekat situ dan sebagainya. Tak gila. So diorang tak nak kena paksa diri Ukraine ni sentiasa berada dalam jajahan dia. Sebab tu dia pastikan setiap negara pemimpin yang naik dekat Ukraine tu mesti pro Rusia. Tapi nak jadi cerita, berapa tahun lepas, berapa kali pilihan raya sebelum ni kalah. Dekat situlah punca konflik sebenarnya. So basic dia, kalau anda kata yang Ukraine yang naik tu adalah pro Rusia, stop lah cerita. Tu je cerita dia. Pasal dia nakkan kepentingan dia jangan lepas. Sebab negara Soviet dah lepas, dah hancur, pecah, tapi dia punya kepentingan masih ada dekat tempat lain-lain. Itu sebab dia tak lepaskan. Macam Chechnya dia tak lepaskan. Dipastikan yang naik tu, Ramzan Kadyrov tu, itu memang pro Rusia. Dia pengkhianat Islam yang paling besar. Tapi geng Sufi alhamdulillah angkut dia. Angkat dia, tengok cium gelar cawan Rasulullah dengan nangis kan. Lepas tu kejap lagi bunuh Islam. Itu Ramzan Kadyrov kan. Jadi banyak orang tak faham bab ni. Memang dinaikkan orang yang pro Rusia pada negara-negara tadi. Bahkan Rusia ni, kalau anda perasan, dia dituduh sebagai manipulasi pilihan raya US. Ingat? Bila menang Donald Trump, diorang tuduh Rusia terlibat. Ingat tak? Tak ingat deh. Dia kata Rusia kacau pilihan raya AS. Google balik. Kenapa? Sebab Rusia ni paling pandai masalah silap mata ketika pilihan raya. Sebab apa? Perlu? Sebab dia nak semua tempat yang pecah tadi mesti masih walak pada dia. Bila naik yang bukan walak pada dia, dia masalah. Itu tajuk asal. Ukraine pula, masalah dia pula. Diorang antara daerah dekat kawasan Soviet dahulu, zaman Joseph Stalin, antara paling dahsyat kena tekanan. Dikebulurkan. Saya ingat khabar utusan pun ada share dulu beberapa kali tentang Ukraine ni ketika zaman Soviet memerintah. Ada pernah satu era zaman Joseph Stalin, mati rakyat dia tiap tahun 3 juta. Soviet Union, Joseph Stalin ketika tu gunakan cara kebulurkan rakyat untuk paksa ikut cakap dorang. Tu 3 juta mati, 3 juta tahun depan 3 juta.
Berjuta-juta rakyat mati. Kadang sejarah ni diorang tak boleh hilang lagi. Tengok sini menyampah kan. Itu tajuk asal dia. Kadang-kadang diorang etnik berbeza. Lepas tu masalah timbul. So sekarang tajuk dia adalah A. Kalau dia kata Rusia masuk kan, dan dia dapat pastikan yang memerintah tu adalah kumpulan dia, dia tak salah. Dia berhentilah serang. Dia bukan nak binasakan negara tu. Dia nak kepentingan dia dalam negara tadi tidak terlepas pada orang lain. Itu je. Masalah dia tetap balik pada asal perang duniawi. Bukan masalah perang jihad fisabilillah. Okey? Yang macam inilah tanda kiamat. Kiamat sejak tanda dia sejak Nabi datang dah itu tanda kiamat. Susah pening kepala. Okey? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.